Allah. الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Kok kurang baca? Oh, betul. Ya, kita pakai piurah semua. Ingat apa kat pergi umrah belakang? Apa katanya? Tak ada. Dapat. Tak mana? Tak mana? Habis huruf sikal. Ada tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Habis huruf sikal min zalika yang kasyifu laka ilmu tauhidi wa tauhidi zatihi wa sifatihi wa fi'lihi. Jadi sambung malam dulu jadi kita berhenti dulu tak sampai test ni. Jadi malam ni tak soal kita kena ambil situ juga lah. Fabi khulusika min zalika yang kasyifu laka ilmu tauhidi wa tauhidi zatiyin wa sifatiyin wa fi'liyin. Wa kullama wajadta naw'an minha bi'balalaka syirku fi diddihi mimma yantasiluhu ila khalqi wa huwa maqamul khalqi fazajadidu fi kulli sa'atin wa waqtin bal fi kulli nafasin Tahir bi annahu fa'il al-mawjud wa imanan al-tasriqan bi zalika ila an yakmula yaqinuka. Ya, Fabi khulusika min zalika yang kasyifu laka ilmu tauhidi wa tauhidi zatihi wa sifatihi wa fi'lihi. Maka dengan bersih engkau
daripada demikian itu. Dengan bersih engkau, iaitu dengan bersih hati engkau. Dengan bersih hati engkau, ada tanda mudhaf. Dengan bersih engkau, yakni dengan bersih hati engkau daripada demikian itu, jadi daripada aryat itu. Dulu kita tidak nampak tauhidnya kepada Allah. Hari ini kita sudah bersih, nampaklah Allah Ta'ala semuanya. Nampak Allah ke semua. Tidak ada orang yang buat, melainkan Allah. Tidak ada benda yang berlaku, hanya Allah. Semua kita nampak Allah. Jadi ketika itu kita bersih. Kita dapat sucikan hati kita daripada syirik-syirik khafi dulu. Dulu kita mengaku kita lah, mengaku itulah, inilah, orang itulah, orang inilah. Jadi pada malam ini kita sudah bersih dah. Mungkin kita bersih dahulu lagi. Kita bersih dah. Mana hati kita tak nampak kata kerja orang lain, cuma kerja ni Allah ke semua. Nampak hak yang buat itu al-fa'il itu Allah saja. Kita semua melaksanakan tugas yang Allah Ta'ala takdir kepada kita. Itu saja. Jadi ketika itu bersihlah kita daripada syirik khafi, daripada kita nampak ayat-ayat, nampak benda-benda yang lain daripada Allah melakukan. Itu masa itu syirik khafi. Lama-lama kita belajar, kita reti, maka kita bersih. Tak ada, hanya Allah semua. Begitu. Apabila kita bersih begini kita, maka dengan bersih engkau, yang dengan bersih hati engkau daripada mereka itu, daripada ayat-ayat itu, nyatalah bagi engkau, nampaklah bagi engkau ilmu tauhid. Barulah kita nampak, barulah kita berjumpa dan bertemu. Inilah ilmu tauhid. Ilmu tauhid, ilmu mengesahkan Allah. Segala-galanya Allah itu nama ilmu tauhid. Itu nama ilmu tauhid. Selama mana kita isbat kepada yang lain daripada Allah, kita mengaku lain daripada Allah melakukan segala-galanya ataupun satu bahagian saja kerja, maka selama itu kita tidak faham ilmu tauhid. Tak faham makna kita esahkan Allah. Apabila kita katakan Allah itu wahdaniyah, Allah itu asa, bagaimana kita nafikan kesemuanya, tak nampak di hati kita, hanya Allah saja. Jadi mana kita suruh bahawasanya Allah saja. Gitu. Allah semua. Itu nama ilmu tauhid. Ilmu dapat mengaku dan i'tiqad menyabitkan tauhid itu Allah secara perbuatannya, secara zatnya dan secara sifatnya. Itu baru nama ilmu tauhid. Selama mana kita nampak orang itu orang ini, tidak ilmu tauhid lagi. Malah hati kita tak nampak kata Allah kerja apa semua ini. Kita dah mengaku diri kita, dah mengaku itu, mengaku inilah. Oleh kerana inilah, matahari inilah yang boleh mengeringkan kain baju dan benda yang basah. Kita mengisbatkan kering itu dengan sebab cahaya matahari, dengan kerana huatnya matahari. Maka itu dinamakan golongan-golongan puak tabi'in. Golongan puak tabi'in itu puak yang mengaku tabiatlah alam ini benda basah, kalau nak beri kering mesti didedahkan di matahari, ataupun dipasangkan kipas berkuat kena suluhan-suluhan angin, suluhan-suluhan api, keringlah benda itu. Pahaman begini orang panggil pahaman para tabi'in. Orang tabi'in cara tabiat dah semula jadi. Jadi kalau kita berpegang begitu, maknanya tidak tauhid yang kepada Allah. Kita masuk syirik lagi dengan Allah. Karena kita mengatakan matahari, berarti matahari itu juga boleh mengeringkan. Api itu juga boleh mengeringkan. Angin itu juga boleh mengering. Di situ adanya timbul satu Tuhan yang lain. Jadi situlah syirik. Kita tak nampak. Inilah yang boleh menghilangkan dahaga.
Makanan inilah yang boleh mengenyangkan kita. Di situ timbulnya satu Tuhan yang kita tak nampak. Artinya nasi boleh memberi kekuasaan, air boleh kekuasaan, angin boleh kekuasaan, api boleh kekuasaan. Di situ arti kainat ada kekuasaan. Di situ timbul satu Tuhan. Ya Allah tu Allah lah. Itu kata syirik. Mana berkongsi tetap pengakuan kita dengan barang selain daripada Allah. Jadi kita reti ke semua tidak. Walaupun begitu keadaannya, kalau kain kita basah mesti dibentangkan di matahari, maka kain itu insya-Allah basah, kering. Begitu juga kita lapar, manakala kita makan minum sebagainya, hilang lapar. Walaupun begitu keadaan sekalipun saya zahirnya, secara lahiriahnya bukan begitu hakikatnya. Mengering Allah. Itu tauhid. Mengering itu Allah. Menghilangkan lapar itu Allah. Mengenyangkan itu Allah. Tidur itu adalah boleh menyebabkan hilang mengantuk itu Allah, bukan sebab tidur. Ini kalau faham begitu namanya puak tabi'i. Puak tabi'i. Tabiatlah semula jadi begitu. Kalau kain basah mesti diledahkan matahari ataupun dibentangkan di api dan sebagainya kering. Itu tabiat. Dibasahkan begitu buat tabi'in. Ialah orang yang majusi. Pahaman majusi. Pahaman majusi, pahaman yang mengeringkan sesuatu, boleh bekas sesuatu dengan kerana tabiat semula jadi. Sebenarnya hakikatnya apabila kita mengaku tauhidnya Allah, tidaklah itu sebab musabab saja. Tempat kering, basah, hilang penyakit, lapar, kenyang, ini Allah. Al-Fa'il Allah, As-Sani Allah. Begitu. Tahu tak syirik namanya. Samalah dengan pelajaran-pelajaran yang kita belajar ilmu tauhid, ilmu usul din dan sebagainya. Sama. Dia tak lari. Jadi kerana di situ kita tak nampak Allah yang mengering. Kita nampak tak api. Nampak kata cahaya matahari, kuat matahari, kuat angin. Kita nampak di situ. Nampak secara lahiriah, nampak secara hissiyah. Alat panggil nampak dengan secara lahiriah dan terang dan nyata di pandangan mata kita saja. Hakikat Allah yang mengeringnya. Di situ ada timbul tawaduk bil mubasyarah. Jadi ahli sunnah wal jamaah apabila kita makan, di situ ada kudrat Allah Taala beri kuasa kepada nasi. Kalau Allah beri kuasa, nasi kenyang. Kalau Allah tak beri kuasa, maka nasi tak boleh mengenyang, maka tetap lapar juga. Begitu juga lah cahaya matahari, buat angin sebagainya. Ketika itu Allah Ta'ala beri izin kepada buat angin dan cahaya matahari mengering. Kalau Allah beri, kering. Kalau Allah tak beri, tak kering. Allah Ta'ala beri syarat tawaduk bil mubasyarah. Allah panggil. Tapi kita tak nampak lah tawaduk musyarah ni, kita tak nampak. Ketika kita kerja satu benda dengan menyertai benda itu, kalau Allah beri, berkesanlah. Walaupun Allah tak beri diajarilah api itu memang dia kuasa, tapi bukan kuasa secara terus-menerus. Allah tahan pada situ ketika tawaduk dan mubasyarah. Ketika nak disertakan kerja buat, kalau Allah izin, berkahlah. Kalau Allah tak izin, tak berkahlah. Apa yang berlaku ke atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang berlaku di atas kisah Nabi Ibrahim dahulu. Namrud bakar dia. Allah Ta'ala beri kuasa dah kepada api untuk menghanguskan siapa-siapa. Bukan kata manusia saja, apa juga pun kalau ia tak basah, memang dia harum, memang terbakar. Siapa Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala tak harum. Kerana Allah tidak beri kuasa ketika itu kepada api. Allah tarik balik. Ya narukuni badan wa salaman ala Ibrahim. Oleh kerana itu Nabi Ibrahim
duduk dalam keadaan sehat, selamat dan sejahtera di dalam api yang namrud bakar. Kita bukan begitu, etika begitu. Ketika kita minum, di situ Allah Ta'ala berikan suatu kekuasaan. Kalau Allah Ta'ala beri, hilanglah dah. Kalau Allah tarik balik, tak Allah balik. Bukanlah semata-mata kekuasaan yang Allah beri kepada kainatul ahdari terima pakai selama-lama. Dia ada sakatan, ada tenuh kita kata ini. Dia ada sakatan pula. Sekarang ketika mubasyarah, seketika tawalud dan mubasyarah, ketika kita nak lakukan itu, Allah izin tak izin, tak jadi. Bukanlah cara api, angin, air, segala-gala kainat ini boleh bekas dengan cara terus daripada Allah beri dahulu. Kuasa dia boleh Allah tarik balik. Hakikatnya Allah atas semua. Jangan nampak tak api, jangan nampak tak angin, jangan nampak kepada manusia, jangan nampak kepada pisau, jangan nampak kepada ubat, apa-apa juga kainat yang kita lakukan. Yang bekas Allah, al-fa'il Allah. Begitu. Lupa Allah. Itulah bersih kita kalau itu. Barulah kita ni tauhid kepada Allah suruh. Tidak selama ini dah tak tauhid. Dah nampak itu, dah nampak ini. Jadi yang kasih belakang ilmu tauhid terbuka bagi engkau ilmu tauhid. Dan tauhid itu bahasa zatiyyin. Tauhid yang bahasa zat dan bahasa sifat dan bahasa perbuatan. Tauhid ini dia terbagi kepada tiga pula. Kerana Allah Ta'ala ini satu pada zat, satu pada sifat, satu pada perbuatan. Satu intibat zat Allah. Perbuatan yang dilakukan oleh siapa juga kau, Allah lakukan. Diri Allah zat yang satu. Perbuatan kau, tauhid juga. Apa juga berlaku perbuatan, apa juga lakunya sifat, semuanya tauhid. Allah satu saja. Tauhid pada zat, memang zatnya satu. Zat Allah satu. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Kata oleh Muhammad Muhammad, Allah itu satu. Satu fi zatihi wa sifatihi wa af'alihi. Satu pada zatnya, memang zat Allah tidak kira, zat Allah tidak berjisik, zat Allah tidak berjauhan, zat Allah tidak berarah. Inilah dinamakan satu pada zat. Allah tidak ada bersusun zatnya, bukan seperti kita. Kita boleh susun daging, darah, urat, sayapnya. Allah bukan begitu. Allah mukhalifun dzalik. Kita mesti disusun dengan beberapa anggota lain supaya kita jadi satu manusia ini. Allah jadi disusun dengan dagingnya, tulangnya, uratnya, darahnya. Lain. Allah bukan begitu. Itu kinayah daripada asal pada zat. Allah tidak ada diri, Allah tidak ada jisim, Allah tidak ada berjauhar, Allah tidak berarah. Jisim artinya zat yang berketur yang besar. Bukan Allah begitu. Jirim zat yang berketur tapi kecil. Jauhar benda yang halus lagi. Sekiranya tak nampak nak tengok dan tak boleh dibahagi dan dihecek-hecekkannya. Itu hak. Seperti air. Takkan boleh kita hecekkan dia
Takkan kita nak potong dia, kita nak belah dia, tak butuh air. Siapa dia nak belah air, siapa nak potong air, tak butuh. Begitu juga angin, boleh kita susun, boleh kita kapur, boleh kita lengkapkan dia, tak boleh angin. Api sama juga, boleh tak? Tak boleh. Itu daripada bahagian benar-benar jauhat. Lampu minyak, lita minyak kita kata hari ini, kita minyak. Lampu minyak. Marilah 1000 lampu pun ambil hak dia. Lampu satu ya, tapi tak layak habis. Kalau ni satu aku nak api sikit ni, suami. Mari 10 habis lah pasal ni api hak ikan. Tak boleh aku bersatu ni tak boleh ni. Munggu dah ambil tengok sikit ni malam ni. Dah tak malak banyak tu juga. Pasal apa? Inilah dinamakan jauhat. Jauhat belayah tu. Marilah 1,000,000 satu dunia apa ambil api hak dia tak sikit lagi. Warna tak sikit. Tak habis. Takut tak padah. Kalau padah habis nak tak padah ambil ke banyak mana tak habis. Habis tak? Tak ada orang cemburu. Ambil ke banyak mana apa. Api tu bukan guys, kalau kita ni letak ni letak ni habis dah habis lah. Bukan api dia api tu tak habis. Bunuh lah tak habis. Kita ni letak ni dia guna gas dan sebagainya, habis gas dia habislah. Maknanya selama mana ada gas, selama itulah marilah ambil sikit kurang sikit taruh habis. Itu panggil jauhat. Angin bila juga kita nampak tengok, tak nampak tengok. Lebih tahu kata angin bergeraknya pokok, bergeraknya daun kayu, dahan sebagainya, angin. Ataupun kita rasa angin sejuk badan, sebab kita terletak angin. Nampak memang tak nampak. Itu bahagian jauhat orang bagi. Bahagian jauhat. Jauhat ni satu benda yang haram. Jauhat ni satu tak. Bukan arti permata hitam belia. Jauhat dalam bahagian suri berarti satu zat, satu benda, satu ain yang kecil, yang tidak boleh dipotong dan tidak boleh dibagi. Bolehkah kita nak potong angin? Tak boleh. Tak boleh. Itu jauhat. Jauhat kabir, jauhat sohir, dinamakan jauhat kiri. Dia lah tu. Tu. Jisir, tak usah boleh potong, boleh belah, boleh bagi sebab kita, sebab gunung, bukit, sebagainya itu jisir. Jiren jangan sikit-sikit, tapi boleh juga potong bagi. Jauhat tak ada. Tak boleh potong, tak boleh bagi. Arak itu pula satu benda yang berubah daripada satu keadaan kepada keadaan yang lain. Daripada muda, lama-lama dia tua. Lama-lama bagi hilang, repuk dan musnah binasa. Itu bukan arak. Itu semua daripada bahagian-bahagian mustahilnya bagi Allah. Karena Allah kita faham kata wahdaniyah pada zat, arti tidak ada. Bagi Allah itu jirim, jisir, jauhat, arak dan sebagainya. Kalau ini nak kita takrif saja supaya mudah kita tolak dan mudah kita nafikan. Itu ya. Arak apa dia? Misal yang mudah nampak seperti warna-warni. Warna-warni hitam, lama-lama hitam, bau-bau hitam, hitam berdegar, hitam gelegar. Mula lama-lama sikit, oleh kerana ada huak ni, huak itu, huak ini, dia akan kurang hitamnya. Berubah. Itu kena arak. Arak lagi benda perubahan dia tak macam tu daripada awal sampai sudah dia akhir dia berubah pelan-pelan sikit. Itu banyak arak. Jika Allah tidak lakukan begitu, zat Allah apabila kita kata wahdaniyah pada zat, artinya dia tak berubah. Macam mana dulu, macam itulah sekarang dan selama-lamanya. Itulah kita ngaku begitu lah.
tauhid zati, tauhid yang sejak, tauhid zati, tauhid yang sungguh-sungguh ti, tauhid yang betul-betul, tauhid yang hakiki, tauhid yang mutlak, iaitu mengaku Allah itu tauhid yang mutlak dengan makna tidak jirim, tidak jisi, tidak jahat dan tidak ada arah daripada dahulu hingga sampai selama-lama, bukan sekarang, sampai selama-lama. Bila lama ni? Wallahu a'lam. Bukan sejak kiamat. Itulah ahad. Itu kata ahad. Allah Ta'ala satu. Satu yang dibahasakan tidak. Ya. Maka kembali kepada kita, apa benda yang berlaku di alam ini, hitam ke, putih ke, merah ke, kelabu ke, hijau ke, daripada benda-benda yang warna-warni, itu semua Allah yang mencoraknya. Itu ya, Allah mencorak. Allah lah yang merupakan benda itu, tak ada orang lain. Bukanlah jadi dengan sendiri. Kalau mengaku kata daun itu jadi dengan sendiri, dulu itu awal dulu hijau muda, lepas tu dia hijau tua, lepas tu dia merah, lepas tu dia masak, lepas tu dia gugur dan gugur. Kalau kita anggap bahawasanya dia semula jadi begini, tabiat dia, bangsa dia, itu golongan puak tabi'i. Golongan puak tabi'i. Sikap begitu salah. Jadi perubahan satu makhluk itu dinyatakan masa. Perubahan satu benda itu dinyatakan buah angin dan sebagainya. Itu golongan-golongan puak tabi'i. Salah. Jangan sikap begitu. Allah yang merubah. Tabiat dah semula jadi begitu. Kita mula-mula tu sehat. Baru lahir perut-perut ibu, tak ada masalah. Mari belasan tahun muda, sehat sampai masa 30, 40. Lepas pada itu dia mari tak sehat, mari lemah, mari tak layak. Ini bukan pasal tabiat, pasal tua. Allah lah yang merupa, Allah lah yang contohkan keadaan itu. Kenapa Allah? Kalau suara kata di mulut boleh lah, suara ni kita tak payah lah. Boleh kita bahasa secara mudah, tapi hati bukan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Karena sebab-sebab. Kena ada kait dengan sebab-sebab lah. Jadi pahaman-pahaman beginilah, kalau orang tak reti cara ni boleh jadi susah dan boleh jadi rusak agama. Tak ada inah. Karena itu kita takut orang-orang yang mengaji sekolah menengah dia tak reti pahaman cara agama, mengaji sains. Inilah keterlantar. Faham itulah sains. Kenapa ni? Kenapa kain itu kering? Karena dijemur matahari. Siapa yang kering? Matahari. Malam gerak gelita. Tiba-tiba nampaknya bulan yang bulan 13, 14, 15. Yang cerah ni siapa dia? Cahaya mana? Cahaya bulan. Jadi mereka itu menyebabkan bahawa bulan itulah yang memberikan cerah. Kenapa? Bulanlah yang mencerahnya. Itu sifat salahnya. Sudah kita larilah dengan Allah. Tak nampaklah Allah lah yang bercerah. Hatilah. Kalau lidah saja kata tak masalah. Cikgu tanya, cikgu sains tanya, takkan kita nak jawab Allah meliwarah awadi kot ni. Takkan tu. Jadi bolehlah cakap lidah, tapi hati berkata Allah lah yang mengubah cara itu. Daripada gelap kepada cerah, daripada kering ke basah, daripada basah kepada kering. Air, benda yang kering
dibuang, dicampur dalam air, maka jadi benda kering itu jadi basah. Adakah yang mengubahkan corak itu? Air, itu tempat yang kita nak baca. Air ke ataupun Allah. Ketika tawaduk mubasyarah, kita nampak air. Tetapi hakikat yang mengkering, hakikat yang basah, Allah. Al-Fa'il, Allah. Itu ya. Bila nampak situ, hati kita nampak situ. Ketika menyertai benda itu, kain kita melayang di udara pun jatuh belah air. Ketika itu beritahu terjadinya, terlahirnya, mubasyarah menyerta dengan benda itu. Ketika itu Allah izin kepada air basah tak. Kalau Allah tak izin, kain itu tak kering juga. Itu bagi tawalud mubasyarah. Itulah kesalahan di antara puak Qadariyah dengan Mu'tazilah dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Qadariyah dia faham takdir. Mu'tazilah dia faham kata kerana airlah yang basah. Sebab kerana makhluk ini ada kekuasaan yang Allah beri kepada dia izin, maka sebab itulah dia boleh mengubahkan cara. Tetapi Ahlussunnah Jamaah dia kata bukan. Dia kata di situ dia ada tawalud dan mubasyarah. Kalau Allah izin, berlakulah. Kalau Allah tak izin, tak berlakulah. Itu lah. Jadi Qadariyah, Mu'tazilah, dia pahaman dia tidak ada tawalud dan mubasyarah. Terus dia bergantung kepada Allah izin di azali dah itu, beri izin kepada api, hangus dan bakar. Izin kepada air, boleh basah. Izin kepada angin, boleh kering. Izin kepada matahari juga boleh kering. Izin kepada bulan juga boleh mencerahkan. Izin kepada lampu-lampu dan sebagainya ini boleh mencerahkan. Di azali cukup. Itu Mu'tazilah dan Qadariyah. Ahlussunnah bukan. Ketika kita tahu, ketika kita pasang lampu itu, kita pasang lampu perak lagi, menyala ke? Tak menyala. Berkipas kan tak kipas anginnya? Kalaulah tidak ada rusak sekalipun kalau Allah tak izin, tak akan menyala api itu, tak akan berputar dan pusing kipas itu. Lalu itu lainlah kalau rusak memanglah mesti tak langsung sebab tu. Tak rusak panggil orang mistik. Aku tak nyala ni pula. Panggil orang mistik. Tak ada rusak apa Ustaz, tak rusak apa. Macam mana tak nyala? Tapi janganlah berlaku. Dia tak nak berlaku lah macam tu. Nak cerita tak berlaku. Tapi kalau Allah kata boleh berlaku, benda itu benar harus kainat makhluk. Gitu. Jangan kita bergantung di situ, bergantung kepada Allah. Ketika kita pasang lampu ataupun pasang lampu ni kipas, dia nyala tak nyala, tak ada usaha apa. Itu artinya Allah tak izin. Rupanya Allah lah yang merupa itu Allah, tasarruf itu Allah. Situ. Qadariyah, Mu'tazilah tidak ada tawalud mubasyarah. Ahlussunnah dia ada tawalud dan mubasyarah. Takut je lah orang ngaji budak-budak ni sekolah saya kalau menengah tu lah. Itu saya yang salah. Ilmu saya yang salah. Salah segi akidah. Mereka bahas itu lah. Dia tak boleh makan siang. Dia tak boleh makan ubat lega. Saya ubat tu. Padahal di situ ada tawalud dan mubasyarah. Jangan lega Allah. Kalau Allah izin ubat, begala. Allah tak izin, Allah tarik kuasa ubat tadi ketika tawalud mubasyarah. Tak hilang sakit tak lega. Begitu. Oleh kerana itu kita insya-Allah. Itu Allah ajarkan kepada kita insya-Allah. Insya-Allah. Lepaslah kalau Allah kehendaki. Wala taqulanna syai'in inni fa'ilun dzalika illa an yasha Allah.
Yang kamu kata suatu benda yang kamu nak buat sehari, malaikat kamu bersana insya-Allah. Esok dari lagi makawan tak kenduri. Boleh kahwin, dia kahwin. Boleh. Insya-Allah tak boleh. Insya-Allah. Karena insya-Allah. Mana kita Allah izin boleh, Allah tak izin tak boleh. Ketika esok lagi apa nak jadi kita tak tahu. Ketika tawaduk mubasyarah barulah dapat selesai masalah. Jadi esok ataupun bulan depan sebagainya jauh masa lagi. Boleh. Jangan cakap macam tu. Kurang ajar kita dengan Allah. Kurang adab kita dengan Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika wa la illa an yasha Allah. Surah Al-Kahfi. Kita orang ngaji, orang belajar, bercakap bagi kena sangar insya-Allah. Orang tak ngaji pun kena lah, tapi kurang sikit dia. Tak sedih sangatlah. Orang mengaji cakap, boleh. Tak ada apa, tak. Tahu lagi. Mana boleh kita mati ke hidup tak tahu apa pernah nak berlaku, tak tahu lagi masa kita menjalani dulu. Jangan insya-Allah walaupun esok. Zalika godan, demikian itu esok. Godan esok masa yang hampir dekat kita ataupun tak boleh kita kata insya-Allah baru boleh. Seminit 2 minit pun kita laku. Tak boleh insya-Allah. Pasal lagi jom lagi situ misalnya insya-Allah kan. Laku itu orang yang baca dan orang jangan boleh. Kenapa boleh? Jangan kuala begitu. Jangan. Jadi oleh kerana ini berlaku di zaman dahulu, kita bercerita sikit. Di zaman dahulu berlaku pondok macam ni lah. Pondok macam ni. Tok boleh mengajar ilmu sudin. Ada seorang anak 2 orang anak murid dia tu tak yakin, tak percaya. Mana boleh. Itu boleh tu dah tengok muka anak muridnya. Sudah tak percaya ni. Dia percaya kepada air, dia percaya kepada api, dia percaya kepada benda ayat, benda kainat. Tak jadi ni juga ni. Maka cara selesai dia, anak tok guru dia nak beri selesai masalah bagi anak murid dia tu yakin kepada Allah tentang perbuatan ini Allah semua tauhid zat, tauhid sifat, tauhid apa. Jadi nak beri nampak Allah belakang. Hari cuti dia panggil budak-budak tu. Mau 3-4 orang jom lagi berkelah. Kelah. Jom kita ke kelah ni. Dia tak panggil budak lain, dia panggil budak-budak yang tertentu itu 3 orang. Kita ke kelah. Kemudian jom aku tu lah. Musuh itu hujan. Supaya kita musuh hujan lah. Tak ada kering-kering pokok kayu. Basah tanah. Kita nak pergi berkelah ni, bawa dengan beras, bawa dengan gula, bawa semua alat makan minum ni, kita nak. Hujan. Sampai jam hari nak masak nasi. Tu kita masak nasi. Masak nasi apa? Kayu basah. Mana benda yang kita nak boleh ubah pergi nak masak nasi? Semua basah. Tak ada turun. Semua kayu basah semua. Nak bakar apa, nak masak apa. Tu tak boleh. Cari ya. Hak kayu kering mana ada kayu hujan. Musim hujan. Tak nampak matahari musim itu hujan tadi. Tu pun nak tanya. Lama-lama tanya seorang tak ada, mana 2 tak ada. Malah ke mana kita tak akan nasi tak tahu tu kita masak apa. Tak api tak nyala. Kayu basah. Kayu basah. Takkan nak nyala. Jadi anak murid ni tak kata panggil Datuk Guru ni. Begitulah. Kalau gitu tah darat ni Tok Guru tak ada kayu. Semua kayu basah. Dan ni salah seorang mau bersenam turun dalam kayu dalam sungai. Allah.
Umar menjelang suruh salah seorang umur 3 orang ni selang suruh ambil kayu yang duduk nak air. Oh, tu lagi tengok. Oh, amo naik bakar. Oh, Allah. Jadi oleh kerana anak murid tu 3 orang dia takut, salah selang suruh bilang, ambil lah batang kayu naik surat kayu naik. Bakar dah, bakar. Wapi. Bakar-bakarnya lah. Ya hak ni kat menjana apa dah hujan. Tak lah ni. Hak ni dah lah air. Berapa puluh tahun dah lah air. Menyalah. 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 Ya. Tu menyalah. Jadi anak murid pun dia. Anak bapa. Tu dah kata. Tu baksa bukan baksa kering. Bukan baksa masak. Allah Ta'ala bagi menyalah lah. Barulah anak murid dah. Tok Guru nak main tak. Tok Guru nak main tak. Dia tak. Malah lah. Habis kita tak payah. Tok Guru lagi hajar ke nak cerah. Saya nak hajar akidah tu kepada dia. Sebab Allah nak azab Uzair itu saja. Itu ya nak hajar kepada Uzair. Bahawa benda yang mati dah kok. Kalau Allah Ta'ala nak bagi hidup, boleh hidup. Allah Ta'ala bercerita ke Uzair nak bagi Uzair nampak dengan mata kepala sendiri supaya dia yakin penuh kata Allah Ta'ala kuasa. Itu yang tu budak ni. Tidak. Alik ingat kata tu nak kenal takak ikan kat takak apa tak faham kalau sejauh dah alik. Boleh satu lah. Jadi barulah anak murid dia yakin. Oh betul Allah. Selama ni kita mengaku ni Allah Ta'ala. Itu kita lah. Banyaklah kisah-kisah di zaman dahulu kala. Tok dulu begitulah. Keramat mereka. Dia mengajar bab tayamum. Bolehkah ikan ini berada di atas darat? Ima dalam lautan ke, sungai ke, caruk ke, bendang ke, tasik ke ni. Begitulah ikan duduk. Tak biasa ikan duduk di atas pokok kayu. Duduk pokok kayu. Aisyah. Di satu hari itu Tok Guru mengajar mak tayamum. Dia kata mana kalau kita ambil dengan tayamum, dia pasti kita waham, kita zon bahawa ada air, maka tayamum tak dibatal. Misalnya kita terdengar ikan menangkap sebagainya, batallah tayamum itu pasal kita kena cari air. Kenapa Tok Guru ada? Kerana tiap-tiap air ada, ikan mesti ada. Tu silap Tok Guru. Tok Guru silap. Tok Guru silap pelajar bunuh. Tiap-tiap ada air, ada ikan ada. Anak murid yang bijak dan pakar tadi dengar perkataan Tok Guru tu tiap-tiap air ada mesti ikan ada tu kata. Terus dia bertanya tu. Bapa, saya nak tanya satu boleh tak? Bapa kata tiap-tiap ada air ada ikan. Lah tu dalam buah kelapa ada air. Bapa, ada ikan? Ada. Tok Guru kata ada. Ada juga. Perihah lah. Ada. Nak tarik apa tak? Tarik tak? Ada. Anak murid kan jadi berasa kelak lah. Dalam buah kelapa tak pokok pokok kelapa ada ikan. Pasal bapa kata tiap-tiap ikan air ada ikan. Padahal tiap-tiap ikan ada. Tu air ada tak apalah dia silap cakap. Tapi janganlah anak murid bijak barang ni kalau bijak. Nanti dia tak tanya oleh saya dulu. Dia tanya minta maaf lah. Lepas tu Tok Guru tadi nak betulkah dia kata lepas dia mengajar. Baik. Jom rumah dah. Di rumah depan rumah tu ada pokok nyo, ada pokok kelapa. Kita naik. Ada ikan. Dalam pokok kelapa ada ikan. Naik. Banyak mana pada? Baik habis tak apa? Ambil habis pokok lah. Semua tiap-tiap ada. Tiap-tiap biji kelapa tu
ada ikan ni. Anak murid Ustaz ni jadi tak naik tok guru suruh bapa suruh malu takut naik dia. Naik dia tak bawa dah buat kain setor molek. Jangan lembah itu ikan mati nanya dia siksa. Setor molek bubuh dan tu buat turun ni lah. Allah. Tu wajah. Ha naik. Naiklah. Tak ada semangat dalam naik tu saja takut tok guru tadi. Takut dia kau tu naik jugalah. Mana yakin penuh tak ada buah kelapa ikan pun ada buah nyu tak pokok. Naiklah. Naik ambil bom lah stone tu buat dua mudah-mudah. Dia kata kesian ikan. Nanya dia. Sakit dia tok dia tuh tinggi dia tu. Dia. Kau tu lah. Habis. Agak ambil sutir dia. Sutir dia. Ambil sutir, ambil sebiji ya. Buat tu mai. Belah. Tak beri dah pisau belah. Belah. Ada sungguh. Kata sungguhnya ikan pulu, kata sungguh orang kata ikan buah. Tak, hak tu khilaf lah. Bukan khilaf ulama, hak tu khilaf orang di situ. Orang di kampung tu, di petani tu. Khilaf. Ada sungguh ikan. Cuma tempat khilaf ikan apa? Ikan puyuh ke ikan buang? Ha tu khilaf. Kau kan lah. Ada seekor. Barangkali kalau ambil semua buahnya hak dia ada apa semua? Ada tu. Tak lepas. Ada. Ada tu. Pasal apa? Allah izin dia pasal karam. Untuk guru kerana. Allah nak jaga maruah dia, takut dia terjatuh hina sebagainya, takut orang main ke dia, Allah tolonglah dia. Silap kata. Maknanya hamba bagi Allah Ta'ala boleh lakukan benda itu yang mencari adab dia. Artinya bukanlah kita kata bahasa ada ikan. Bukan. Dalam pokok nyuh, dalam buah nyuh, buah kelapa pun ada ikan. Boleh. Tapi kalau berlaku begitu keadaannya, rusaklah alam ini, fitrah alam ini rusak. Itu yang Tuhan tak lakukan. Gitu lah. Tak laku lah. Kalau kita kata pisau ini tidak boleh memutuskan, tak ada orang nak beli lah pisau. Hak orang yang nak jual ke rugilah, tak ada siapa nak beli. Apa? Itu ya Allah izinkan boleh pisau, boleh mutus, boleh guna pakai dan terima pakai. Itu kan. Nasib kalau itu juga. Kalau makan pun tak kenyang, makan tak kenyang tak jadi ni. Musuh dengan tepi kedai tu. Mu jual berapa ni? Aku kita nak makan seguning tak jadi apa duk lapar situ ni. Musuh tepi kedai tu. Jadi oleh kerana rusak pentadbiran alam. Oleh kerana itu Allah izinkan Allah kepada kainat itu boleh membuka masing-masing. Tapi walau begitu kadang jangan kita yakin pada benda itu Allah lah yang melakukan, Allah lah yang izinnya, bukan semata-mata benda itu. Itu ya. Itu benda-benda sebaikan tadi berlaku di tanah baton. Ada sejarah masalah begini dulu ni, ada sejarah sana, ada tanya orang-orang itulah. Cuma ada orang dulu biasa cerita, orang selepas itu biasa tengok ikan, ada sungguh, tapi ikan apa tak tahu, sama ada ikan buang ke atau ikan puyuh tak tahu. Dia mau bakar goreng macam lah. Tu apa ikan ni enggak, sedap betul lah, bahkan sedap lagi lah. Pasal apa? Ikan ni ikan apa ayah sungai, kalau ikan buah kelapa sedap lagi. Orang tak bisa makan. Kalau ada jual mahal tu, seekor berapa RM100 pun tak beli. Orang apa orang tak ni. Murah. Betul? Hal ni ikan buah kelapa dia tak. Berapa ni? RM100 seekor. Bagi orang berubuh. Yang kita nak makan selalu ikan dan sungai, lapaya dan laut. Hak buah kelapa ni tak biasa makan. Kalau ada mahal tu. Yang lain kamera tak sudah TV3, TV4, TV10 semua masuk. Penuh pokoknya.
Allah ya kita semua ni rata Hindu orang putih semua mereka tak seluruh dunia. Ini takut berlaku benda ni Allah tak takutkan. Kecuali ada sesungguhnya Allah takut karena karamah sebagainya. Itu panggil tauhid zat tauhid sifat Allah. Tauhid sifatnya Allah Ta'ala satu. Tauhid yang bahasa sifati zat Allah Ta'ala ni satu, sifat Allah Ta'ala pun satu. Orang panggil wahdaniyah pada zat, wahdaniyah pada sifat. Yang ni jangan kita silap faham. Apabila kita kata Allah Ta'ala ini sifat satu, yang kita dah belajar ni paling kurangnya 20 sifat. Jangan kita faham begitu. Jadi dengan keliru, dan dengan tasamuh dan kesalahan. Bukan begitu. Apabila ulama kata Allah Ta'ala itu satu pada zat, kita faham tadi, hak satu pada sifat pula, dengan bermaknanya tiap-tiap satu sifat itu satu saja takluknya dan kerja buatnya. Walaupun bilangannya banyak, sifat 20 bahkan tak terhingga banyak. Sifat kamal Allah bukan 20 saja, tak terhingga banyak. Cuma ulama bilang dari 20 itu hak yang buka-buka ataupun hak yang besar-besar saja yang penting dan mustahak. Sifat kamal bagi Allah Ta'ala bukan 20, bahkan tak terhingga banyak. Begitu juga sifat mustahilnya bagi Allah bukan 20 lawan sifat yang wajib saja, bahkan tak terhingga banyak juga. Jangan 20 tu ya sifat kamal Allah, bukan. Sifat kesempurnaan Allah bukan 20 saja, banyak. Kalau suka ulama kita habis tak layak baca, banyak. Dan begitu hak sifat mustahil bagi Allah bukan 20 lawan-lawan hak wajib saja, banyak juga. Kalau kita kata 1000 sifat wajib bagi Allah, maka hak lawan itu 1000 juga. Kalau kita 1,000,000, maka hak lawan itu 1,000,000 juga. Ini sama ya. Kalau itu tak terhingga banyak sifat kamalat yang ada bagi Allah, begitulah hak mustahil bagi Allah tak terhingga banyak. Cuma ulama 20 mustahil, 20 wajib itu ambil hak besar-besar ya. Ambil hak yang peti-peti saja. Gitu. Mana cara ringkas, cara kasar, tiap-tiap benda yang tak layak bagi Allah mustahil bagi Allah belaka. Tiap-tiap benda sempurna bagi Allah itu wajib bagi Allah. Gitu. Tu kan. Tak ada bilangan, tak ada bilangan, tak ada hak. Boleh kita kata zat al-sifat Allah Ta'ala ni satu asal. Apa kita lihat? Maknanya zat Allah Ta'ala ni satu kudrah misalnya. Maka dengan kudrah yang satu itulah dia takluk yang satu. Mana dia buat? Ada benda besar ke? Benda kecil ke? Benda jauh ke? Benda dekat ke? Dengan ditaklukkan dengan kudrah yang satu itu saja. Begitulah iradah juga. Takluk dia nak mengada ataupun nak tidak. Dengan sifat itu. Ilmu pula takluk inkishaf, maka dengan ilmu Allah nyata dan terbuka, nak laku ke, tak laku ke, dan pengetahuan dia sebelumnya, dengan pengetahuan dia dengan ilmu yang satu. Walaupun banyaknya bilangan sifat 20, tetapi tiap-tiap satu sifat itu dia mempunyai takluk yang satu saja. Bukanlah kita kata kalau Allah jadikan benda yang halus dengan kudrat ini. Allah nak buatkan satu benda yang besar, langit dan bumi benda besar, dengan pakaikan guna kudrat dan kuasa yang lebih hebat. Bukan begitu. Lalu tu Allah baru bilang-bilang sifat Allah. Jadi langit pun dengan kudrat itu, dan jadi benda yang halus yang kita tak dapat tengok seperti tepi bunga dan sebagainya apa, dengan kudrat yang satu itu juga. Itu panggil wahdaniyah pada sifat baru. Dari segi bilangan tak baca 100 ke 200 ke 1,000,000 tak hilang.
Asalkan tiap-tiap satu sifat dia dengan takluk sifat itu dia boleh buat menyeluruh, boleh buat, boleh mengadakan. Benar ni tak boleh dengan ilmu ni aku tak tahu. Kena pakai ilmu lain pula. Ilmu ni dia kuasa lebih, kuah dia lebih, atau kualiti dia lebih, ataupun power dia lebih. Hak tu baru nama berbilang-bilang sifat Allah. Ni tak dengan ilmu ini saja dia jadi langit pun dengan ilmu itu, dia jadi bumi pun dengan ilmu itu, nak jadi gunung pun dengan ilmu itu, nak jadi laut pun dengan ilmu itu, nak jadi benda besar, benda halal, benda kecil, benda dekat, benda jauh, semua dengan ilmu itu. Nama dia nya satu pada sifat. Faham ni? Allah betul ya. Macam tu. Itu faham itu. Bukan kita banyak berbilang-bilang. Tak. Kita dunia dah. Sebab kita pergi tempat workshop ya, tempat simpang tu, sebab kereta sebagainya, kapal terbang misalnya. Dia pakai power dia lebih. Power itu. Orang ni kata apa? Ayat ni tak boleh, ada kecil. Nak kena musuh yang besar kena pakai hal ini. Pakai alat kekuatan ini. Hak tu nama lebih lah. Bagi Allah mustahil macam tu. Mustahil lah. Kita baharu tak masalah lah. Gitu. Kalau benda yang kecil, kita gunakan nak koyak bawang, gunakan pisau pelik, pisau-pisau kecil saja. Tapi kalau kita nak menebang, apa tidak? Kena gunakan kapak, kena gunakan mesin. Okay? Nama berbeza lah. Tetapi Allah bukan begitu. Gunung, gadang, langit, bumi dengan kudrat yang satu. Itu nama asal bersifat. Asal sifat. Ibarat daripada kata tidak berbilang-bilang takluk sifat Allah, nama asal bersifat lah. Walaupun keadaan nama sifat itu banyak. Begitulah cara kita dusuki cara hasyah dalam mata pun barahi. Lepas tu asal pada perbuatan. Kita cerita dulu. Asal pada perbuatan pula. Satu pada perbuatan, tauhid pada perbuatan. Mana apa? Mana tauhid pada perbuatan? Dengan hal ini kita ambil bahagian ilmu usuling tauhid. Tauhid tu usuling ilmu kalam. Tauhid makna perkara perbuatan itu artinya segala perbuatan yang Allah jadi ini tidak digunakan perkakas dan alat. Allah jadikan langit, bumi, kayu, batu, segala-gala itu tidak menggunakan alat dan perkakas. Mengenai alat sewa asas, tidak ada alat dan tidak ada perkakas. Hanya dijadikan dengan kudrah, iradah dan ilmu Allah. Maka kita tidak boleh kata ilmu Allah sebagai perkakas dengan alat. Tak boleh kita kata kudrah Allah sebagai alat dan perkakas. Tak boleh kita kata iradah Allah sebagai alat dan perkakas untuk mengadakan alam dan kainat. Tak boleh, jahat ada kita dengan Allah. Salah. Tak boleh kita bahasakan sifat-sifat yang tiga itu, kudrah, iradah, ilmu, alat untuk menjadi langit dan bumi. Tak boleh. Karena kalau kita kata begitu, timbul bermacam-macam lagi lah. Miskin. Kita jelas jawab pula. Tak boleh kita bahasa kudrah, iradah, ilmu, sifat ini sebagai alat dan perkakas untuk mengadakan alat. Tak boleh. Itu sifat. Alat lain, perkakas lain, sifat lain. Alat perkakas boleh bertiga tangga dengan suaranya. Apa? Seperti kita nak pergi menebang pokok, takkan kita nak galah sedia mesin. Senayang pun duk galah. Tidur pun duk galah. Tidur bersama orang Cina pun duk galah kat mesin. Ada kan? Itu orang Cina tak mau bisa. Hei, payah Datuk ni. Yang mesin duk di belakang. Alat untuk nak menebang buku,
alat untuk nak mengacau, duduk di belakang dia dengan parang pisau, dengan alat motor, dengan alat cok sawit sebagainya, semua duduk galah di badan dia, tak boleh bercakap tangan. Itu arti sifat. Kalau kita katakan alat, dia boleh bercakap tangan seperti yang kita zahir di hari ini. Masa ketika kita nak kerja, baru kita guna akan bawa bagai itu. Ketika kita habis kerja, balik tahu tempat dia lah. Nampak? Itu beza di antara alat dengan sifat. Sifat dia tak boleh tiga tangan dengan zatnya selama-lama. Seperti sifat apa dah? Qudrat yang ada pada Allah, iradat yang ada pada Allah, ilmu yang ada pada Allah. Mana boleh tiga tangan? Tak boleh tiga tangan dengan zat Allah di azali hingga sampai selama-lama. Itu beza antara alat dan sifat. Oleh kerana itu, kalau kita katakan qudrat Allah, iradat Allah, ilmu Allah ini sebagai alat dan perkakas, bermakna qudrat Allah ketika nak jadi baru ada. Ketika Allah jadi alam baru qudrat mari. Ketika nak jadi alam baru ilmu mari. Mari qudrat dulu, lepas tu ilmu, lepas tu iradah dan sebagainya. Ini membawa kepada mustahil. Nampak? Kerana itulah jahat adab kita kalau kita katakan tiga sifat ini sebagai alat dan perkakas. Kerana di situ dia ada beza, dia ada sifat. Sifat ini yang tetap, tak boleh bertiga tangan, tak boleh berasing dengan zat Allah. Oleh kerana itu misi yang kita melebat. Baik yang kita nak menulis cikgu, adakah boleh duduk di badan dia semalam? Dah, ketika dia nak mengajar, bawa lah pen, bawa lah pisau, bawa lah alat-alat berkakas kerja dia. Ketika dia habis balik kerja rumah, tak di situ lah. Ketika nak mandi, tak ada bawa. Ketika nak tidur, lagi tak bawa. Ketika nak ikut nuri, lagi tak bawa. Menyusah. Itu sifat kan? Bukan. Sifat itu Allah. Alat berkakas nak mengajar. Pen, pisau, tabashir. Tabashir. Apa tabashir? Kapur untuk kita nak tulis budak tu. Itu perkakas, itu alat. Boleh bila nak ambil lah. Tak mau buang lah, tak nak kerja. Tapi kalau sifat, boleh begitu? Tak boleh. Itu beza dia. Jadi di sini kita baca ilmu hakikat. Bermaknanya zat kita pun Allah lah yang jadi. Perbuatan kita pun Allah lah yang jadi. Itu kata tauhid zati, tauhid sifati, tauhid fi'li. Segala-galanya Allah Ta'ala semua. Khaliqun bi amrihi liman ara. Liman ara dah, liman ara dah boleh. Allah menjadikan khaliqun liman arada an yasir. Khaliqun liman arada an yasir. Allah jadikan bagi hamba tadi apabila Allah hendak seseorang itu sampai hajat dan sebagainya, Allah jadi. Kita boleh nampak Allah jadi. Bukan kata benda-benda lain. Allah lah yang menjadi. Kamu hijau liman arada wa lahu. Kamu hijau liman arada lahu. Allah menunaikan bagi hamba yang sekiranya Allah kenaki hamba itu akan pahalanya dan janji baiknya jadi pahalanya. Kesemua kita kembali kepada Allah. Perbuatan kita, sifat kita, zat kita, kesemuanya Allah. Tidak ada satu pun hak kita, tidak sesuatu benda yang lain menjadikan kita. Hingga nyawa kita, nafas kita dan sebagainya. Khaliqum khazirun liman arada lahu. Allah tinggal tolong bagi hamba dia, sekiranya dia nak tinggal tolong, dia akan jauhnya dengan rahmat Allah. Orang yang syakawa, orang yang dapat kecelakaan, orang yang dapat derajat kecelakaan insya-Allah, tak ada rahmat Allah, Allah lah semuanya.
baik buruk Allah. Itu kata jahrah faqalikul liman arada ayati. Bahasa pula wa qajilu liman arada wa'lahu. Dia belakang. Dia belakang lah. Mujizu liman arada wa'lahu. Ada jahrah tauhid. Inilah belakang ni. Jadi kita boleh nampak situlah ilmu yang kita belajar ni, boleh nampak Allah zat kita, Allah laku. Perbuatan kita juga Allah laku. Allah pasti. Jangan nampak kita, jangan nampak itu, nampak ini. Boleh? Ya. Ayo ah. Saya boleh. Saya lah. Kita bersiap lah. Wakulama wajadta naw'a minha bana laka syirk fi dhiddihi mimma yantasibu ila khalqi wa huwa maqamul khalqi. Dan manakala engkau mendapat akan satu bagai daripadanya, satu bagai daripadanya, nyatalah bagi engkau sekutu itu perlawannya. Kita dapat satu bagai ya, satu bahagia daripada yang tiga ni tauhid zati, maka kita dapat menafikan barang yang selain daripada itu. Allah zatnya, dia buat, dia jadi ke semua benda. Kita menafikan di segi zatnya, tak ada orang lain yang boleh buat. Gitu. Kalau kita tidak dapatkan satu nak atau satu bahagian daripada tauhid sifat pula, sifat kita, tenaga kita, usaha kita, asya kita, Allah yang laku. Maka kita nafikanlah hak baik selain daripadanya, tidak ada ikhtiar dan sebagainya. Gitu. Kita dapat pula tauhidnya fi'li. Kita nampak Allah Ta'ala lah yang lakukan semua perkara. Maksudnya orang lain tak ada buat sesuatu kepada kita. Baik kainat kah, ubak kah, panah kah, kadih kah, sakit kah, kita kata basah kah, kering kah, semua ini adalah Allah semua. Jadi kita nafilah lawan. Jadi bukan sekat satu. Mudah-mudahan kita dapat tiga-tiga Allah dapatlah. Hari ini memang kita mengaku dah. Bahkan sebelum pada hari ini pun kita mengaku Allah tauhid zatnya, tauhid sifat, tauhid apa. Kita sudah tahu. Cuma hari ini kita nak cerah lagi, nak bagi nampak lebih tegang lagi. Jadi kalau lagu tu dia kata, ialah daripada perkara yang bangsa ia akan dia kepada makhluk. Kita menafi lawannya ialah daripada perkara yang membangsa ia akan dia kepada makhluk. Tak ada lah. Zatnya bukan makhluk, sifatnya bukan makhluk, perbuatan kita juga bukan makhluk kita, sehingga bukan tenaga kita, bukan usaha kita, hanya Allah beri ke semua. Itu orang panggil apa? Ketika itu iaitulah maqam. Kalau kita nampak begitu, maka faraq arti maqam kita bercerai dah dengan kainat, bercerai dah dengan ayat, bercerai dengan asal dan sebagainya. Kita sudah cerai, kita sudah asing dah. Selama ini kita dah tertamak dengan asal lah, dengan asal, dengan kainat, dengan makhluk dan sebagainya. Hari ini kita faraq, kita putuskan, kita asingkan dan kita pisahkan. Tak marah, bukan hanya Allah semua. Ketika itu kita akan dapat maqam, martabat, derajat faraq. Faraq bahasa Arab. Kata Melayu kita kata adalah perceraian antara kita dengan makhluk. Hari itu kita nampak makhluk. Nampak aku buat. Ketika itu bukan dapat maqam faraq. Kita sudah syirik. Mana ni kita reti, tak ada Allah Ahad. Segala-galanya Allah. Zatnya, sifatnya, perbuatannya, apa juga Allah. Jadi kita berada faraq. Maka bercerai, berasing, kita akan berainah dengan makhluk lain. Tak tertambah lagi akidah kita dan pengakuan kita, hati kita, musyahadah kita sebagainya, nampak Allah SWT. Jadi gitu.
kemudian kata fatujaddidu fi kulli sa'atin wa waqtin bal fi kulli nafasin tauhidun bi annahu al-fa'ilu al-mawjudu wa imanan ay tasdiqan bi dzalika ila an yakmula yaqinuka wallahu insyaallah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sallam. Radhiyallahu ta'ala an kulli sahabat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi ربنا علينا بالدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وصلى الله وسلم على خير محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Yo, ha ha ha.